Okay, sebelum kita sambung topik yang baru, so kita akan bincang yang semalam Cikgu suruh buat, praktiskan diri 4.2a. Okay, boleh nampak dan jelas suara Cikgu? Boleh. Boleh. So kita tengok semalam kita belajar pasal kesatuan. Okay, bentuk apa? Bentuk U kesatuan. Okay, so soalan pertama, okay, yang dah buat boleh tanda guna pen merah pada buku awak. Okay, jawapan awak. Okay, so soalan nombor 1, senaraikan semua unsur bagi set yang berikut. Okay, kalau kesatuan dia macam senang, boleh terus nampak dekat mana dia punya gambar rajah. Okay, kalau awak tak sure, okay, kita boleh keluarkan dulu unsur yang ada dalam set A apa, unsur yang ada dalam set B apa, unsur yang ada dalam set C apa. So A, K and P. Unsur yang dalam set B, B, D and S. Unsur yang dalam set C, S, L, F, G, S. S, L, F, G. Okay, so keluarkan dulu unsur yang ada dalam setiap set. Okay, lepas tu barulah awak jawab soalan. So kesatuan kita sebut semua. Okay, A kesatuan B. Soalan nombor 1, A kesatuan B. Sebut dulu semua unsur dalam A. So K and P betul. Okay, dan juga baru awak sebut semua unsur dalam set B. Okay, so B, D and S. Nombor yang berulang, unsur yang berulang, contohnya N berulang. So kita hanya tulis sekali saja dalam jawapan. So yang ini adalah jawapan dia. K and P, B, D, S. Okay, boleh? So seterusnya, A kesatuan dengan C. So sama juga, sebut semua A, so K and P, S. Dan sebut semua C, S, L, F, G. So tak ada yang bertindan, jadi ini adalah jawapan dia. Yang seterusnya, B kesatuan C. Sebut semua set yang dalam B, B, D and S. Okay, lepas tu sebut semua unsur dalam C. Unsur yang berulang iaitu S. Okay, kita hanya tulis sekali saja. So S, L, F, G. So ini jawapan dia. Okay, last kali A kesatuan B kesatuan C. So sebut semua nombor yang unsur yang berulang hanya buat sekali saja. So K and P, B, D, S, L, F, G. So ini dia punya jawapan. Okay, boleh? Senang je kan? Senang. Okay, so seterusnya nombor 2. Okay, nombor 2 diberi set semesta ialah integer 50 hingga 60. Set P ialah gandaan 3, maksud dia sifir 3. Set Q ialah nombor ganjil, nombor yang tak boleh dibahagi dengan nombor 2. Set R ialah nombor perdana. Apa maksud nombor perdana? Nombor yang dia boleh bahagi dengan diri dia, dengan nombor 1 je. Yes, hanya boleh bahagi dengan diri dia sendiri saja dan juga nombor 1. Okay, kalau boleh bahagi dengan banyak nombor, so itu bukan nombor perdana. So, bila dapat soalan yang macam ini, kita keluarkan dulu. Okay, keluarkan dulu apa yang soalan nak. So, cikgu cakap tak payah salin soalan kan? Just keluarkan apa yang soalan nak. So, nombor 50 hingga nombor 60 set semesta. Okay, so set P. Set P dia kata gandaan 3, so sifir 3 lah. Okay, sifir 3, 51, 54, 57 dan 60, betul? Set Q. Set Q adalah nombor ganjil. So nombor ganjil semua ni. Okay, set R ialah nombor perdana. Jadi nombor perdana, nombor yang boleh dibagi dengan diri dia sendiri saja. So yang ini nombor perdana ni salah lah. Okay, so mana nombor perdana? Nombor apa yang nombor perdana? So nombor apa nombor perdana? 50 nombor perdana ke? So 50 bukan nombor perdana sebab boleh bahagi dengan 2. 51 nombor perdana ke? 51 bukan. 52 pun bukan. Jadi 50 3 lagi nombor apa? Apa lagi? 53 lagi? 59. Yes, 59. Okay, yang lain semua bukan nombor perdana sebab boleh bahagi dengan
nombor lain. Okay, so awak try kalau nak tahu nombor tu nombor perdana ke tak, try bagi 2 ataupun 3. Macam tu je. So kalau dia boleh bahagi antara nombor 2 tu, so itu bukan nombor perdana. Jadi 5, 3 dan 5, 9 barulah nombor perdana. Okay, so set A. Set A, so soalan A dia suruh lukis gambar rajah mewakili set semesta. So suruh lukis gambar rajah van. Okay, so yang ni salah lah. Okay, kita tengok kenapa salah. Okay, kita so nak buat gambar rajah van, kita tengok dulu ada tak unsur yang sama dalam 3 set. So ada tak unsur yang sama dalam 3 set? Set P, set Q, set R. So kita tengok set P, set Q, set R. Ada tak unsur yang sama dalam 3 set ni? So tak ada kan? So tak ada. Jadi dia tak akan ada 3 bulatan yang bertindan. So dia akan ada bulatan dia bertindan macam ni lah. So kita tengok set P dan set Q. Ada tak nombor yang sama antara set P dan set Q? Ada. So nombor apa? 57. 57 lagi? 51. Yes, 51. So ada 2, 57 dengan 51. So sini betul. Okay, so set P, set Q. Okay, so kita tengok Q dan R. Q dan R ada yang sama? Ada. Ada. Okay, so sepatutnya Q dan R. So kita letak dekat sinilah. So nombor apa yang sama antara Q dan R? 53, 59. Yes. So 53, 59. So sini P, Q, R. So Q di tengah-tengah. So ada tak yang sama antara P dan R? So sini salah lah. P dan R ada yang sama? Tak ada. Tak ada. So P dan R tak sama. Jadi gambar rajah dia macam ni lah. Okay, cikgu buat barulah. So P, Q, R. Q di tengah-tengah. Okay, sini P, sini Q, sini R. Okay, yang tengah-tengah ni adalah 53, 59. Tengah-tengah antara P dan Q, 51, 57. Okay, jadi lepas awak dah buat nombor yang sama, so kita pangkah yang kita dah tak guna. Yang kita dah buat. So 53, 59. Okay, jadi set P yang tinggal adalah 54 dengan 60. So letak dekat mana? Letak dekat tempat set P. Set Q yang tinggal 53 tak ada kan? So 5. Betul? Betul. Okay, so set R tak ada. Okay, set R dah letak dekat tempat bersilangan. Okay, kalau awak tengok ada nombor yang tak disebut. So nombor yang tak disebut kita buat apa? Kita buat kotak dekat luar. So kita tulis set semesta. Nombor apa yang tak disebut? 52, 56, 52, 50, 58. 6, 50, 58. So kita letak dekat luar. So ini adalah gambar rajah van. Okay, boleh? Cara dia, tengok ada tak yang sama antara, ada tak unsur yang sama dalam setiap set. Okay, kalau ada yang sama, dia akan bertindan. Kalau tiga-tiga ada unsur yang sama, maknanya gambar rajah dia macam ni lah. Okay, dia bertindan dekat tempat yang sama. Lepas tu kalau ada nombor yang tak ditulis lagi, kita kena buat kotak untuk set semesta. Okay, boleh? 2A. Okay, 2B. P kesatuan Q. So P kesatuan Q, sebut semua P, lepas tu sebut semua Q. Jadi 51, 53, 54, 55. Ataupun awak tulis dulu set P. So 51, 54, 57, 60, 53, 55 dengan 59. Okay, betul? Okay, seterusnya P kesatuan R. So sebut semua P dulu. 51, 54, 57, 60. Lepas tu baru buat set R. Set R 53 dan 59 ni salah lah. So set R 53 dan juga 59. So ni salah lah. Okay, sebut semua set P. 51, 54, 57, 60. Campur dengan set R 53, 59. So P bersilang dengan R. Okay, boleh? Okay, Q bersilang dengan R. So 51, 53, 55, 57, 59. So R dah sebut dah dekat sini. Jadi
tak payah tulis. Jadi 51, 53, 55, 57, 59. Okay, last kali P kesatuan Q kesatuan R. So kita sebut semua 51, 54, 57, 60 lagi 53, 55, 59. Okay, boleh. Kesatuan sebut semua. Kesatuan senang sikit, kan? Okay, so seterusnya, so yang ni salah lah. Okay, lorekkan kawasan bagi set yang diberikan. So R kesatuan T. So lorekkan semua R, lorekkan semua T. So lorekkan semua R, lorekkan semua T. Kesatuan. Okay, R kesatuan S, lorekkan apa? Semua R, semua S. Semua R, semua S. Okay. R, S, T. So lorekkan semua. Okay. Kesatuan. Okay. Lorekkan kawasan ni. Okay, last kali gambar Raja Van. Okay, senaraikan semua unsur bagi set yang berikut. So kalau awak tak nampak, keluarkan satu-satu. Kalau terus nampak, okay. So J dan K, apa jawapan J dan K? J kesatuan K. Apa? Jawapan J kesatuan K. 1, 2, Dalam kurungan 1, 2, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, lagi 5, 6, 5, 6, 7, 8. yes, 7, 8. Sebut semua J, sebut semua K. So semua unsur yang dalam dua bulatan tu. Okay, seterusnya J kesatuan L. 1, 2, 3, So sebut semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. 4, 5, 6, 9. Okey, tak payah susun ikut tertib pun tak apa. Nak susun ikut tertib pun boleh. So last kali J kesatuan K kesatuan L. So semua nombor yang ada dekat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So tutup kurungan. Okay, tanda set kena buat dalam kurungan. Okay, boleh untuk kesatuan? Boleh. Okay, so kita masuk tajuk yang baru, pelengkap bagi kesatuan set. Okay, pelengkap bagi kesatuan set. So simbol bagi pelengkap adalah ni, tanda koma kat atas ni. Okay, dia akan buat dalam kurungan tanda koma. Maksud tanda koma ni, maksud dia adalah pelengkap. Okay, kita dah belajar pelengkap untuk persilangan. So bendanya sama saja. Okay, kita tengok contoh 9. Okay, diberi set semesta X ialah integer 50 hingga 60. G nombor perdana, H gandaan 4, R gandaan 5. So first step apa yang awak kena buat? Keluarkan set semesta. So kat sini dia dah keluarkan set semesta. Yang ni lah. Okay, set semesta 50 hingga 60. Okay, set yang ketiga, set G ialah nombor perdana. So kita dah belajar dah ulang balik tadi. Nombor perdana, nombor yang boleh bahagi dengan diri dia sendiri saja ataupun nombor 1. So kalau awak tak tahu nombor tu nombor perdana ke tak, try bahagi dengan nombor 2 dan nombor 3. 2, 3 atau 4 macam tu. Okay, jadi so yang ni H ialah gandaan 4, maksud dia sifir 4. R ialah gandaan 5, sifir 5. Mana nak dapat nombor ni daripada set semesta yang awak dah keluarkan. Okay, so contohnya A, dia kata G kesatuan H dalam kurungan pelengkap. So awak kena buat apa dulu? Kita settlekan yang dalam kurungan dulu, iaitu G kesatuan H. So G kesatuan H, apa jawapan dia? G kesatuan H, apa jawapan dia? Lima dua, 5, 3. Okay, 5, 2, 5, 3. 5, 6, 5, 9, 60. 5, 6, 5, 9 dan 60. So ini G kesatuan H. Kita buat yang dalam dulu. Okay, so cara nak buat pelengkap G kesatuan H pelengkap.
Okay, nombor yang awak dah keluarkan ni, tanda dekat mana? Tanda dekat set semester. Contohnya 52, 53, 56, 59, 60. So nombor yang tak bertanda itu adalah pelengkap bagi jawapan G kesatuan H. So jawapan untuk G kesatuan H pelengkap adalah 50, 51, 54, 55, 5758. Nombor yang tidak ditandakan. Okey, kita kena lepas awak dah dapat jawapan di dalam ni, rujuk pada set semester, pangkah nombor yang dah buat, nombor yang tinggal tu adalah pelengkap bagi jawapan dia lah G kesatuan H. Okey, jelas? Jelas. Okay. Seterusnya, G kesatuan U, G kesatuan I. Pelengkap bagi G kesatuan I. So, G kesatuan, buat yang mana dulu? Buat yang di dalam kurungan G kesatuan I. Apa jawapan G kesatuan I? 50, 53, 55, 59, 60. 50, 53, 55, 59, 60. Okay, lepas tu buat apa? Pangkah dekat set semester. So 50 dah letak, 53, 55, 59, 60. So jawapan untuk G kesatuan I pelengkap, nombor yang kita tak tanda, iaitu nombor apa jawapan dia? 51, 52, 54, 56, 57 dan juga 58. Okey, boleh pelengkap? Boleh cikgu. Okey. So kalau untuk lorikkan, so sama juga buat yang dalam dulu. So kita tahu jawapan kesatuan P kesatuan Q dua bulatan ni. Okey, jadi selain tu adalah untuk pelengkap dia. So tutup P dan Q ni, nombor selain dia adalah pelengkap untuk P kesatuan Q. Okay. So macam P dan R, ni P dan R. Jadi jawapan dia adalah selain daripada P dan juga R. Itu adalah maksud pelengkap. Okay, untuk gambar rajah Venn. Okay, kalau dia bagi dalam bentuk macam ni. Okay, dia dah keluarkan. So sama juga. Okay, set semester dia dah bagi A, B, C sama juga. So awak just masukkan saja dalam gambar rajah Venn. So kita tengok macam mana nak buat gambar rajah Venn ni. Okay, ada berapa bulatan awak kena buat? 1, 2, 3. So ada 3 bulatan. Lepas tu tengok ada tak unsur yang sama dalam A, B dan C? Ada tak unsur yang sama dalam A, B dan C? Ada. Apa dia? Miri. Miri. Okay. So miri. Jadi 3 bulatan tu kena bertindik. So 3 bulatan kena bertindik. Okay, miri nak letak kat mana? Sini letak miri. Okay. Lepas tu, so sini kita buat A, B, C. Okay, A dan B ada tak yang bertanda? Yang sama A dan Ada. B. Apa? Sibu. Bu. So letak kat mana ni? Letak kat sini. Sibu. Okay. B dan C ada tak yang sama? B dan C. Ada tu. Apa? Miri dengan kapit. Okay, miri dah letak. So kapit letak dekat sini. Kapit. Okay, A dan C ada tak yang sama antara A dan C? Ada. Ada, apa dia? Betong dengan miri. Betong dengan miri. So miri dah letak dekat tengah-tengah. Okay, lepas awak dah ni, so kita pangkal. Ni dah sebut. Sibu pun dah. Okay, kapit dah. Betong dah. Okay, jadi yang tinggal untuk A adalah kucing. Okay, yang tinggal untuk B adalah sibu dah. Limbang. Yang tinggal untuk C adalah mukah. Okay, ada tak nama ni yang tak disebut dalam set semester? Ada. Apa? Bintulu. So bintulu letak kat mana? Maknanya kita kena letak kotak dekat luar set semester. So tengah ni, luar ni adalah
tulu. So ini cara nak buat gambar rajah van. Okay. So kalau pelengkap macam tadilah, ni gambar rajah van. Tengok dulu apa yang sama antara tiga-tiga unsur, tiga-tiga set. Lepas tu baru awak buat yang lain. Isikan tempat yang lain. Okay. So inilah gambar rajah van. Okay, boleh. So kita habis tentang pelengkap bagi persilangan. So hampir habislah bab yang ini. Tinggal kita nak buat latihan sama-sama untuk awak faham lagi jawab soalan yang ni. Okay, jadi kerja rumah awak. Okay, cuba jawab soalan muka surat 112, 4.2b, 1 hingga nombor 4. Okay, untuk ni tak payah tulis soalan, just keluarkan. Okay, keluarkan macam ni, apa benda yang soalan bagi. So keluarkan macam ni, apa benda yang soalan bagi, tinggal jawab saja. Okay, boleh? 4.2b muka surat 112. Okay, boleh? Ada masalah? Tak ada. Okay, so senang je kan? Okay, cuba jawab soalan. Soalan yang diberi. Okay, cuba jawab. Jangan tak jawab. Okay, so sampai sini saja kelas kita. Kita jumpa lagi next week. Terima kasih, Cikgu. Okay, sama.